Selamat pagi murid-murid. Oke, cikgu hari ini nak mulakan bab yang baru yaitu bab 5, nisbah trigonometri. Oke, hari ini kita masuk bahagian pertama. Oke, sebelum kita belajar tentang nisbah trigonometri, cikgu nak kamu orang tentukan mana satu segitiga yang boleh kita pakai untuk nisbah trigonometri. Oke, nisbah trigonometri ini dia boleh pakai untuk segitiga bersudut tegak sahaja. Di dalam slide ini ada 3 gambar, 3 segitiga. Mana satu merupakan segitiga bersudut tegak. Oke, segitiga sama sisi tidak ada sudut yang tegak di dalam dia. Sudut tegak bermaksudnya dia mesti 90 darjah. Oke, ini untuk sisi 3 sama sisi dia setiap satu sisi di dalam ialah 60 darjah. Jadi ini tidak boleh pakai nisbah trigonometri dalam segitiga sama sisi. Oke, bagaimana dengan segitiga sama kaki? Sama kaki ada tak 90 darjah dalam? Tidak ada juga. Untuk segitiga sama kaki, dua sudut ini adalah sama. Contohnya 50 darjah, 50 darjah. Jadi satu pucuk sudut sini ialah 180 tolak 50 tolak 50 yaitu 80 darjah. Tapi ini tidak ada 90 darjah juga. Jadi dia pun bukan kita tidak boleh pakai nisbah trigonometri dalam sini. Jadi nisbah trigonometri dia mesti pakai untuk segitiga bersudut tegak saja. Yaitu dia ada satu sudut di dalam segitiga itu adalah 90 darjah. Oke, ada 90 darjah. Dia mesti salah satu 30 darjah. Bagaimana kita boleh pakai nisbah trigonometri untuk segitiga lain? Kamu boleh potong setengah supaya dia jadi 2 segitiga bersudut tegak. Potong setengah, dia jadi 2 sudut bersudut tegak. Barulah kamu boleh pakai nisbah trigonometri di dalam. Jadi, marilah kita belajar apakah nisbah trigonometri. Oke, untuk segitiga bersudut tegak, dia mesti adalah salah satu sudut di dalam segitiga mesti bersudut tegak. Ini. Oke, sudut tegak. Dan untuk segitiga bersudut tegak ini, setiap sisi dia ada nama berlainan. Pertama, you tengok di dalam segitiga ini, mana satu merupakan segitiga yang paling panjang. Sudut yang paling panjang dalam segitiga ini adalah sudut yang cikgu tanda merah ini, ataupun nama dia ialah hipotenus. Hipotenus. Kita pakai short form H sajalah. Oke. Hipotenus garis ini garis merah ini dia merupakan garis yang paling panjang dan dia adalah bertentangan dengan sudut tegak ini. Oke. Jadi langkah pertama untuk kita tentukan nisbah trigonometri ialah kita tentukan H ataupun kita tentukan hipotenus. Jadi bagaimana kita tentukan? Kita buat satu anak panah 7 tali 90 darjah ke sisi yang paling panjang itulah. Sisi paling panjang itu ialah hipotenus. Oke, jadi hipotenus adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Cikgu nak kamu setiap orang buat satu anak panah. Oke, nah sudut M ini ialah sudut tegak 90 darjah. Oke, ini langkah pertama. Jadi ini merupakan trigonometri untuk segitiga bersudut tegak . Jadi 3 sisi ini dia adalah nama tersendiri. Pertama, kalau dia 90 darjah, ini dia ialah hipotenus, H. Oke, jadi cikgu akan ajar kamu satu demi satu. Oke, yang pertama kita tengok sudut ini. Nama sudut ini kita selalu pakai simbol ini untuk melambangkan sesuatu sudut dalam darjah. Oke, theta. Nama dia ialah theta. Theta. Theta.
pakai simbol ini. Ini dalam sudut segi 3 bersudut tegak ini, dia merupakan sudut tirus. Sudut tirus maksudnya sudut dia ada kurang daripada 90 derajat. Oke, sudut cakar adalah sudut lebih daripada 90 dan kurang daripada 180. Oke, tapi untuk yang kamu belajar sudut tirus untuk bab inilah sudut tirus. Oke, kurang daripada 90 derajat. Ini sudut kita kena tanda. Oke, kita kena pastikan apakah mana satu sudut yang kita nak cari. Sini ataupun satu belah sini. Oke. Dan lepas kita tentukan sini, kita kena tahu hipotenus ialah H. Kita melambangkan dia pakai huruf H. Buat satu bulatan. Dan sisi pertentangan maksudnya satu sisi sudut ini ialah sudut kamu. Sudut kamu satu sisi ialah hipotenus. Oke. Satu sisi yang bersebelahan itu pakai huruf A. A maksudnya adjacent. Adjacent maksudnya bersebelahan. Dan satu lagi kita pakai huruf O. Pakai huruf O untuk satu sisi yang bertentangan lagi. O ini maksudnya opposite. Opposite, bertentangan. Bertentangan dengan sudut ini. Jadi kamu mesti ingat, tengok segitiga bersudut tegak. Satu langkah pertama, tentukan HAO. Oke? Jadi cikgu akan ajar kamu 3 langkah untuk menentukan sisi segitiga bersudut tegak. Oke, langkah pertama kita kena tentukan H. Ini ialah segitiga kamu. Segitiga ini boleh dalam apa-apa bentuk lah. Dia boleh pusing, mungkin sudut dia di sini, apa-apa saja. Oke, langkah pertama tandakan sisi yang bertentangan dengan H. Oke, apakah sisi yang bertentangan? 90 derajat. Dia mesti bertentangan dengan 90 derajat. Jadi, kamu letak satu anak panah. Letak satu anak panah dari sudut 90 derajat ke sisi yang bertentangan dia ataupun sisi yang paling panjang. Oke, ini ialah hipotenus. Sudut ini ialah hipotenus. Kamu tanda dia dengan H. Bulahkan dia. H bulahkan dia macam itu. Oke, ini langkah pertama. Oke, sekarang langkah kedua. Kita nak tentukan A. Oke, you sudah tandakan, sudah tanda H. Jadi langkah kedua ialah letak you punya jari sini. Cikgu nak kamu letak satu jari kamu macam ini. Letak macam satu V lah, letak satu V shape you punya jari di sini. Oke, jadi satu jari sudah tanda dengan H. You tengok sudut di mana. Kalau sudut di sini, letak jari sini. Kalau sudut di sini, letak jari kamu di sebelah sisi sini. Tengok sudut di mana. Jadi sekarang sudut di sini, kamu letak you jari di sini. Dan you tengok satu pelak sudah H kan. Satu pelak lagi isi apa? Persebelahan. A. Tanda A. Oke, letak jari. Dua ini tanda dia dengan E lah. E maksudnya bersebelahan. Oke, H, tanda H. Langkah pertama, langkah kedua, tanda E. Oke, jadi apakah langkah tiga? Langkah tiga ialah tentu O, opposite lah. H, A sudah ada. H, A sudah ada. Satu sisi lagi, tanda saja dengan O. Oke, H, A, O. Jadi, cikgu ulang lagi. Tiga langkah yang kita perlu ingat untuk tentukan HAO. Pertama, 90 derajat. Pertentangan 90 derajat garis ini. Oke, tandakan dengan H. Oke, ini langkah pertama. Dan kedua, letak you punya jari. Letak B. Dan lepas tu tengok satu sisi sudah H, satu sisi lagi letak A. Oke, satu sisi letak E. H, E sudah ada. Satu sisi yang tinggal lagi letak O. 1, 2, 3 saja. Tanda H, E, O. Oke. H, E, O ini mesti tahu label dulu. Boleh? Jadi kita sambung. Cikgu nak kamu tentukan sisi H, E, O. Kamu boleh pause
Sekejap. Dan lepas tu kamu tandakan mana satu H, mana satu A, mana satu O. Dan barulah kita tengok jawapan. Okey? Sudah? Dan kita tengok jawapan. Sama ada jawapan kamu betul, sama dengan cikgu tak. Okey? Jawapan dia ialah H, A, O. Okey, jari letak sini. Pertama, langkah pertama, buat anak panak 90 darjah, opposite. Bukan berdentangan ialah H. Dan lepas tu letak jari pada sudut. Letak jari pada sudut H. Dan satu lagi ialah A. Dan akhir sekali ialah O. Okey, sekarang kita nak masuk bagaimana kita cari sin, cos dan tangent untuk sesuatu sudut dalam segitiga bersudut tegak. Okey, ini HAO mesti kita pakailah. Dan kamu kena ingat ini SOHCAHTOA. Okey, kena ingat perkataan SOHCAHTOA. So maksudnya apa? So maksudnya yang kita tengok perkataan pertama ini untuk sin, cos, tangent. So X untuk sin. Okey, cos untuk cos. T untuk tangent. Okay, sin, cos, tangent. Okay, dan OH, OH ini maksudnya yang HAO yang cikgu tanda. Lihatlah kamu tanda itu loh, hypotenuse, adjacent dan opposite side. Okay, OH maksudnya O bahagi H. Okay, sisi ini bahagi sisi ini ialah nilai untuk sin sudut ini. Okay, dan untuk cos ialah AH. A bahagi H. A bahagi H. Dan tangent to OA. O bahagi A. Oke, secara ringkas. So, SOH, sin. Sin, langkah pertama kamu mesti tentukan HAO juga lah. Apa-apa soalan berkaitan dengan trigonometry, kamu tanda HAO dulu. Pakai 3 langkah yang cikgu ajar tadi. Oke, lepas tanda, baru tentukan SOHCAHTOA. Oke, sin ialah O bahagi H. Oke, cos ialah A bahagi H. K. Dan to ialah tangent. Tangent ialah O bahagi A. Oke, jadi kamu kena ingat ini rumus sin, cos, tangent. Jadi mari kita praktis. Oke, contoh 1. Cari sin, cos, dan tangent. Ini yang kamu sudah katakan kita sudah tentukan HAO lah. Oke, kamu sudah tentukan HAO. Jadi dia jawaban kamu kena dalam bentuk panjang lah, AC ya, BC ya, ataupun AB. Oke, jadi pertama sin theta. Sin theta, sin soh. Soh, SOH. O bahagi H. O bahagi H. Jadi daripada O ya sudah tanda O kan. Cari apakah panjang ini. Ini adalah BC kan ataupun CB. Oke, BC pun boleh. CB pun boleh. Bahagi H. Apakah H? H ialah AC. AC ataupun CL tulis dalam saja. Jadi sambung, boleh kamu sambung pakai cos dan tangent. Kamu pause video ini dulu dan kamu coba cari jawapan untuk cos dan cari jawapan untuk tangent. Dan lepas itu baru semak adakah jawapan sama dengan cikgu. Oke, sudah. Jadi kita tengok cos. Cos K, C-A-H. A bahagi H. A bahagi H. A ialah AB, H ialah AC. Dan tangent ialah TOA. T-O-A. O bahagi A. O CB atau BC. Dan A ialah AB. Oke, dan satu lagi hubungan ialah tangent sama dengan sin bahagi cos. Oke, contoh kedua cari sin, cos, dan tangent. Sekarang beza antara contoh 1 dengan contoh 2 ialah contoh 1 dia tak ada bagi unit untuk panjang itu. Dia bagi dalam huruf. Tapi contoh 2 dia ada bagi unit panjang. Jadi kita kena tulis nombor panjang itulah. Oke, jadi pertama sekali kita cari sin.
Oke, perkara yang sama. Tentukan HAO, dan lepas itu cari sin theta, sin X, bukan sin theta. Sin X sama dengan O per H. Sin S, O per H. O ialah 3, H ialah 5. Dan seterusnya, cos, apakah cos? Cos ialah A per H. A ialah 4, H ialah 5. 4 per 5. Kalau jawaban dia dalam 8 per 10, kamu kena permudahkan lah. Kalau kamu tidak tahu, kamu boleh terus pakai kalkulator tekan. Kalkulator akan tolong kamu permudahkan juga. Nah, untuk tangent ialah O per A. 3 per 4. Oke, O per A, 3 per 4. Boleh? Oke, boleh? Itu saja yang saya guna ajar hari ini. Jadi kerja rumah kamu hari ini ialah kamu kena lengkapkan buku teks. Buku teks muka surat 109, buat satu soalan satu, dan muka surat 111, buat soalan, soalan satu. Uji minda 5.1p. Oke, kamu kena saling soalan dan buat di dalam buku latihan matematik kamu yang berpetak punya. Dan buku kerja, kita pakai buku 1. Oke, buku 1 untuk bab 1, 3, 5, 7, 9. Oke, ini bab 5, jadi kita kena pakai buku 1. Kamu kena buat muka surat 39. 1 muka surat saja. Siapkan soalan 1 hingga 11. Lepas kamu siap latihan dalam buku teks dan juga buku kerja, barulah kamu semak jawaban. Jawaban jika ada tunjuk. Oke, ini merupakan jawaban untuk buku tes muka surat 109. Oke, sudah siap kamu baru semak. Oke, dan ini jawaban untuk muka surat 111. Oke, semak jawaban kamu. Dan akhir sekali jawaban untuk buku kerja muka surat 39. Soalan 1, 2 sampai 11. Jawaban semua sudah ada, sila buat dan lepas itu semak slide by slide. Oke, itu saja hari ini. Terima kasih kelas.